warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama, dan dikurniakan juga keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini insyaAllah kita menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Ahad yang ketiga, anjuran surah Ar-Rahim di 15 Putrajaya, menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya susunan Al-Fadhil Ustaz Mahathir bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 164, iaitu berkaitan dengan berwirid, amalan berwirid selepas solat yang selalu diamalkan dalam masyarakat kita, sebagaimana yang kita amalkan sebentar tadi bersama-sama dengan imam. Baik, soalan, adakah Rasulullah SAW berwirid selepas solat? Kerana ada yang mengatakan ia tidak pernah dibuat baginda. Jadi Nabi tak wirid lepas solat, kata dia. Jadi kalau kita buat, itu bid'ah yang boleh. Padahal ini satu perkara yang memang kita faham, wirid ni satu perkara yang baik, zikir. Tetapi mungkin ada masa-masanya kita tu malas, kita tinggalkan wirid. Ada masa-masa kita nak cepat, nak travel, kita tinggalkan wirid, atau kita wirid sambil berjalan. Tapi kita tidak melihat ia sebagai satu perkara yang buruk. Tapi ada yang mendakwa demikian, katanya wirid lepas solat ni Nabi tak buat. Jawapan, ini tidak betul. Tidak syak lagi bahawa Nabi SAW berwirid selepas solat. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah ta'ala, diriwayatkan daripada Sauban radhiyallahu anhu, beliau berkata, apabila selesai mengerjakan solat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Lalu selepas itu baginda membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi timbul juga persoalan, okeylah, kalau benar ini Nabi SAW yang benar, ini hadis sahih, kenapa pula kita panjang pula? Kita astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nabi astaghfirullahalazim saja. Kemudian Allahumma antas salam kita pun kan lebih panjang. Baik. Jadi jawapannya, di dalam ibadah yang umum seperti zikir dan wirid ini,
melakukan sebagaimana yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah satu perkara yang baik. Ini berdasarkan ayat suci Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah sekiranya kamu itu kasih kepada Allah, fattabi'uni, maka hendaklah kamu ikut akan daku. Natijahnya dan saya Allah kasih kepada kamu. Jadi katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pun ittiba, kita nak ikut sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pun astaghfirullahalazim. Maka pada ittiba itu ada kebaikan yang banyak. Namun tidak menghalang seorang itu mengatakan sesuatu yang lebih dan tidak bercanggah pun. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, masih lagi dalam rangka istighfar. Begitu juga Allah mengangkat salam itu kalau ditambah dengan pujian-pujian yang seumpama dengannya, itu tidak bercanggah. Ada dalilnya, iaitu ketika mana sahabat melakukan tambahan pada bacaan-bacaan yang tidak bercanggah dengan syarak, Nabi SAW memuji. Misalnya kita lihat dalam bab yang pertama dahulu, seorang sahabat ketika bangkit daripada rukuk, Nabi SAW sami'allahu liman hamidah, bila membaca pujian yang tidak dibaca oleh Nabi SAW. Bila membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Lepas salat Nabi tanya, kalau yang Nabi ajar, yang Nabi buat, Nabi tak boleh tanya lagi. Ini masalahnya bacaan itu Nabi tak ajar, dan Nabi SAW jadi tak mau amalkannya. Nabi bertanya, manil mutakallimu anifa, siapa yang bercakap seperti itu sebentar tadi. Lalu bila sahabat itu mengaku, Nabi SAW memuji dengan sabda baginda, laqad ra'aitu bid'an wa salasina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubu awal. Aku telah melihat 30 lebih malaikat berlomba-lomba, siapakah antara mereka yang terlebih dahulu menulis pahala apa yang kamu sebutkan tadi. Jadi ada juga sandaran yang nak ikut exactly sebiji macam Nabi SAW. Ada sandarannya yang nak menambah bacaan-bacaan yang baik, yang tidak bercanggah dengan apa yang dibaca oleh Nabi SAW juga ada sandaran. Jadi ada keluasan dalam bab berzikir ini. Tapi secara asas Nabi SAW berzikir atau kita panggil berwirid lepas solat. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, kerana sunnah Nabi ini selain daripada perbuatan Nabi SAW juga perkataan Nabi. Apa yang Nabi suruh itu sunnah. Jadi tak betul lah kalau kata Nabi tak buat, ini bid'ah, padahal Nabi suruh. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Abu Dzar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, dhahaba ashabul duthuri bil ujur. Jadi Sayyidina Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu termasuk di kalangan sahabat Nabi yang miskin, yang tak banyak harta. Jadi satu hari beliau mengadu kepada Nabi SAW tentang nasib mereka. Jadi kata Sayyidina Abu Dzar, wahai Rasulullah, orang-orang yang punya harta ni, mereka bodoh habis lah, pahala dapat kat mereka semua. Macam jealous lah, kami yang tak ada harta ni ketinggalan. Pasal apa? Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Daripada satu sudut, mereka macam kami juga, mereka solat lalu kami solat, mereka puasa lalu kami puasa. Tapi walahum fudul awalin yatasaddaquna biha wa laysa lana malun natasaddaqu bihi. Hak tu okeylah, bab semayang tak ada beza. Mereka semayang lalu kami semayang, mereka puasa lalu kami puasa, kami sendiri lagi. Yang masalahnya mereka banyak harta, jadi bersedekah dengan harta tersebut, sedangkan kami tak punya harta yang kami nak bersedekah. Kami ketinggalan kat situ ya Rasulullah. Padahal kami nak, kalau ada harta kami nak bersedekah. Waqala Rasulullah SAW, Nabi SAW pun memberi panduan, ya Abu Dzar, ala u'allimuka kalimatin tudriku bihinna man sabaqaka wa la yalhaquka man khalfaka illa man akhadha bimisli amalika. Wahai Abu Dzar, mahu tidak aku ajar kepada kamu beberapa kalimat yang dengan kalimat itu kamu akan mengejar orang yang mendahului kamu. Kamu akan dapat sama dengan dia, dan orang yang belakang kamu tidak akan dapat kejar kamu. Kecuali
Siapa yang beramal sama seperti itu, itu dia dapat sama dengan kamu lah. Tapi kalau yang tak beramal dengan itu, ya kamu boleh mengejar orang yang lebih pahala daripada kamu, dan orang yang kurang pahala daripada kamu tak akan mampu kejar kamu dari segi pahala. Oh, tentulah, bala ya Rasulullah. Dan jawab Sayyidina Abu Dzar, bahkan ya Rasulullah, tentulah saya nak. Qala tukabbirullaha azza wa jalla dubura kulli salatin salasan wa salasin. Hendaklah kamu bertakbir akan Allah Ta'ala, sebut Allahu Akbar selepas daripada setiap solat 33 kali. Yang ini solat fardu kita sebut takbir 33. Wa tahmaduhu salasan wa salasin, dan kamu tahmid juga 33. Wa tusabbihuhu salasan wa salasin, dan kamu bertasbih subhanallah juga 33. Wa takhtimuha bila ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau kamu amalkan macam itu 33 kalau kita kan tasbih, tahmid, takbir ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia tidak ada yuhyi wa yumiit dekat sini. Yang yuhyi wa yumiit yang lepas daripada istighfar 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ada fadilah lain. Kalau disebut 10 kali macam itu selepas daripada 2 waktu salat, lepas maghrib macam kita amalkan tadi, dan lepas subuh, maka diberikan 10 kebaikan, dihapuskan 10 kejahatan, dinaikkan 10 darajat, dan dijadikan perisai daripada syaitan dan daripada perkara-perkara yang dibenci oleh seseorang. Boleh kita katakan itu amalan pendinding yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada perisai daripada syaitan. Tetapi yang sini dia tidak ada yuhyi wa yumiit. Kalau tambah pun dia boleh. Tapi kalau nak ittiba sebiji macam Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, tidak ada yuhyi wa yumiit. Ghufirat lahu dzunubuhu walau kanat mithla zabadil bahr. Ini fadilahnya. Diampunkan bagi dia segala dosa-dosa dia, walaupun dosa dia itu sebanyak buih di lautan. Banyak semua dosa dia, tapi dengan yang 33 itu diampunkan dosa. Maka sayang sekali lah kebelakangan ini ketara imam-imam meninggalkan. Imam masjid, imam surau sudah tidak 33. Alasan nak cepat, sebab lepas solat ada kuliah. Jadi kita nak bagi masa lebih pada kuliah. Okey, kalau nak cepat boleh. Jangan tinggalkan zikir yang warid yang Nabi SAW suruh. Tinggalkan yang tidak warid. Kadang-kadang tak 33, tapi doa panjang betul. Minta itu, minta ini, ya, macam-macam minta dalam doa. Padahal kalau dipendekkan doa itu sempat saja 33 tadi. Jadi kalau begitu pendekkan doa. Nak cepat sangat, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Dah dapat dunia hasanah, akhirat hasanah, tak masuk dalam neraka, selesai. Lebih-lebih lagi dalam hadis Nabi SAW beritahu, siapa yang disibukkan oleh wiridnya daripada berdoa, nescaya Allah berikan kepada dia apa yang lebih baik daripada apa yang diminta oleh orang yang berdoa. Dia tak berdoa itu bukan saja tak nak berdoa. Berdoa ini ibadat, ditutup kita berdoa. Tapi dia tak berdoa itu sibuk dengan zikir. Orang yang macam ini Allah beri lebih baik daripada orang yang berdoa. Jadi kalau imam nak cepat, elakkan daripada meninggalkan zikir-zikir yang warid daripada Nabi SAW, kerana offernya besar. Dosa sebanyak buih di lautan pun diampunkan. Jadi faedah, lihat di 166. Wirid yang selalu dibaca di negara kita. Kan kita ada bacaan yang istighfarnya. Kalau subuh maghrib adalah Allah wa la syarikalah 10 kali sampai akhir. Kemudian subuh maghrib juga ya, ada Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Itu fadilatnya. Kalau subuh meninggal siang tak masuk neraka,
Kalau maghrib taklifnya meninggal malam juga tak masuk neraka asbab. Allah majini minan nar 7 kali saja. Jadi jangan ditinggalkan. Tapi lain daripada subuh dan maghrib, itu terus pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ada bacaan Fatihah. Baru ada baca ayat kursi. Sekarang orang sudah tinggalkan Fatihah, hanya terus ayat kursi. Jadi timbul persoalan. Kenapa ada Fatihah? Kerana ini yang disusun oleh para ulama di dalam apa yang dikali sebagai wirid Qusyaisiyah, yang disebut juga sebagai wirid Al-Madaniyah. Kenapa Al-Qusyaisiyah? Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu jelas menyebut di sini, sesungguhnya menyaringkan suara dengan melakukan zikir ketika orang ramai selesai daripada salat fardu, itu berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bid'ah macam mana? Bahkan saya baca fatwa daripada ulama Saudi, cuma saya tak ingat sama ada Syekh Ibn Baz ataupun Syekh Ibn Utsaimin mengatakan siapa yang mengatakan zikir nyaring bukan sunnah, orang tu tak faham sunnah. Ini kan jelas. Wa qala Ibnu Abbas kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Sedang Ibnu Abbas menambah lagi, aku tahu bahawa orang telah selesai solat bila aku dengar mereka itu berzikir. Maknanya nyaring. Kenapa Sayyidina Ibnu Abbas tahu dengan dengar orang berzikir? Bukankah Sayyidina Ibnu Abbas sepatutnya tahu bila selesai solat? Kerana kita kena ingat, beliau adalah sahabat Nabi yang kecil. Masa itu beliau masih kanak-kanak lagi. Jadi kanak-kanak tak selalu mereka mesti sembahyang dengan orang dewasa. Mungkin mereka bermain di luar masjid. Tapi mereka tahu kalau orang dewasa selesai solat kerana dengar zikir yang dialunkan oleh orang dewasa, maknanya nyaring sampai luar masjid juga. Kanak-kanak boleh dengar, oh orang dah selesai solat, dengar subhanallah, 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 dah selesai. Melalui hadis ini, sebahagian salaf berpendapat bahawa sunat mengangkat suara dengan takbir dan zikir selepas daripada solat. Mana nyaring itu sunat. Tapi bukankah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan itu hanya untuk mengajar? Zikir nyaring itu tujuannya supaya kalau orang tak tahu berzikir, jadi dia boleh belajar berzikir. Ya, tapi kalau dah pandai, tak perlu nyaring lagi. Okay. Jadi ini benar, ini ijtihad daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam memahami hadis. Tetapi Imam Syafi'i mengatakan kalau sudah pandai tak perlu nyaring, bukannya haram nyaring. Macam mana haram pula mendalam zaman Nabi SAW? Cuma Imam Syafi'i melihat kepada objektif dia. Objektifnya nak mengajar. Dan di zaman kita sekarang, adakah orang tu beritahu Imam, saya tak pandai zikir. Yang dia tak pandai pun dia senyap dia. Jadi kemungkinan ada di belakang orang yang tak pandai zikir itu masih ada. Tapi kan nanti ganggu pula orang solat. Orang solat masbuk nanti ganggu lah kalau kita zikir nyaring. Betul? Nyaring zikir itu jangan sampai mengganggu orang yang sedang solat. Nyaring zikir itu jangan sampai orang itu sepatutnya, misalnya dia baca tahiyat, dia baca Fatihah, dia ikut imam baca Fatihah buat misalnya masa zikir. Sebagai contoh, itu tak boleh. Kerana mengganggu orang solat ni, jangan kata zikir lepas solat. Baca Quran pun tak boleh. Nyaringnya kita baca Quran tu sampai orang tengah solat terganggu. Bukan baca Quran tak bagus, nyaring tu sampai mengganggu orang solat tu yang tak bagus. Jadi kebiasaannya saya perhatikan di kebanyakan masjid surau di Malaysia, kenyaringan itu just nice. Maknanya orang yang berzikir pun boleh dengar, boleh ikut. Orang yang sembahyang pun tak terganggu sebenarnya. Kecuali adalah sekali-sekali saya jumpa juga imam yang mungkin dia tak perasan dia pakai mikrofon. Dia punya suara tu dia top notch, mikrofon pula bagus. Itu barangkali kena diingatkan. Kita pakai mikrofon tak boleh lah imam nyaring sangat. Tiap orang masuk apa semua boleh jadi terganggu. Itu kita faham. Tapi kebanyakannya yang kita perhati sederhana. Baik. Ini disebut di surat 168. Summa in kana hunaka man yata'azza bi jahrihim. Dalam Al-Fatawa Al-Hadisiyah disebutkan, kemudian setelah kita tahu bahawa
menyarikan zikir itu adalah sunnah, berlaku zaman Nabi SAW. Tapi kalau ada orang yang tersakiti dengan nyaring, kamu musallin, seperti orang yang sedang solat, terganggu solat dia, au naim, bahkan orang sedang tidur. Kadang-kadang orang datang masjid, dia dah rehat, penat di musafir, itu menyaring zikir, tak boleh dia tidur. Nadaba lahumul isra, maka sebaiknya dibaca dengan perlahan. Ila anqala wa qad warada anna Umar kana yajharu. Sahabat Nabi pun berbagai. Sayyidina Umar zikir nyaring, wa Abu Bakrin kana yasiru. Sayyidina Abu Bakar zikir perlahan. Fas'alahu Nabi SAW fa'ajaba kullu binahwin ma zakatuhu fa'aqarruhuma. Bila Nabi SAW tanya, kamu kenapa zikir nyaring, kamu kenapa zikir perlahan, lalu dijawab sebagaimana yang saya sebutkan tadi, dan Nabi SAW mengiktiraf kedua-duanya. Baik, insyaAllah nanti kita akan sambung lagi di buku surat 168, realiti dalam masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nata'ata bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.